salam sejahtera. Hari ini kita akan membincangkan topik kaedah perancang keluarga semula jadi. Antara kaedah perancang keluarga semula jadi adalah kaedah mengenal pasti masa subur, kaedah mengukur suhu badan asas, kaedah mengenal pasti cairan dan lendiran faraj, kaedah azal dan juga kaedah tanpa haid tempoh penyusuan. Bagi kaedah mengenal pasti masa subur, saya pasti para wanita di luar sana biasa menggunakannya. Apa yang anda perlu lakukan adalah setiap wanita perlu mencatat tarikh haid mereka daripada hari pertama sehingga hari terakhir dan juga menjangkakan tarikh waktu ovulasi berlaku. Dalam mengenal pasti waktu ovulasi berlaku, biasanya bagi kitaran haid 28 hari dan kitaran haid yang tetap, waktu ovulasi berlaku pada wanita adalah pada hari ke-14. Oleh yang demikian, jika kita ingin mencegah kehamilan, kita perlulah mengelakkan daripada melakukan hubungan kelamin dalam tempoh 5 hari sebelum waktu subur ataupun waktu ovulasi dan 5 hari selepas waktu subur tersebut. Bagi kaedah mengukur suhu badan asas, ia merupakan salah satu kaedah perancang keluarga semula jadi. Apa yang kita boleh buat ialah para wanita boleh mengukur suhu badan mereka pada setiap pagi semasa bangun daripada tidur dan perlu mencatatkan di dalam kalender. Dan biasanya suhu badan asas akan meningkat selepas 3 hingga 4 hari waktu ovulasi berlaku. Kaedah ini perlu dilakukan secara konsisten supaya kita dapat melihat trend kenaikan suhu dan penurunan suhu badan asas tersebut bagi menentukan kebarangkalian waktu ovulasi tersebut. Bagi kaedah lendiran faraj pula, wanita bolehlah mengenal pasti tekstur cairan faraj mereka berdasarkan warna, ketebalannya dan tekstur cairan atau lendiran tersebut. Biasanya, pada waktu subur, lendir akan lebih menipis dan licin serta stretchy ketika waktu subur. Keberkesanan ketiga-tiga kaedah ini adalah sebanyak 85% dalam mencegah kehamilan. Oleh yang demikian, bagi para wanita yang berisiko tinggi serta pasangan yang ingin mencegah kehamilan, kaedah ini adalah tidak sesuai untuk dijadikan kaedah perancang keluarga yang utama. Keberkesanan ketiga-tiga kaedah ini hanya sebanyak 85% dalam mencegah kehamilan. Di samping itu, kaedah ini juga bergantung kepada kitar haid yang teratur, ketepatan memantau kitar haid para wanita dan juga kebolehan mengelak daripada melakukan hubungan kelamin pada waktu ovulasi. Kaedah azal pula merupakan kaedah perancang keluarga semula jadi yang biasanya dilakukan oleh para lelaki. Ia melibatkan pengeluaran air mani lelaki di luar faraj wanita. Ia bertujuan untuk mengelakkan sperma lelaki daripada masuk ke dalam rahim dan daripada menyebabkan persenyawaan benih yang menyebabkan kehamilan. Kaedah ini juga hanya memberi keberkesanan sebanyak 85% dalam mencegah kehamilan. Manakala kaedah semula jadi terakhir adalah kaedah tanpa haid tempoh penyusuan. Kaedah ini juga biasa diamalkan oleh ibu-ibu yang baru lepas bersalin. Ibu yang baru bersalin yang menyusukan anak, biasanya hormon yang dikeluarkan semasa menyusukan anak akan menyebabkan kitar haid terganggu. Ini membantu dalam menyebabkan ovulasi atau pengeluaran telur tidak berlaku. Siapakah yang sesuai untuk menggunakan kaedah tanpa haid tempoh penyusuan ini? Ibu yang menyusu belum didatangi haid selepas bersalin, ibu yang menyusu bayi sepenuhnya atau hampir sepenuhnya dan bayi tersebut mestilah berusia kurang daripada 6 bulan. Anda semua telah mengetahui kaedah semula jadi yang ada yang boleh digunakan. Oleh itu, fikir-fikirkanlah dan pilihlah yang terbaik untuk diri anda serta keluarga.